Assalamualaikum. Hari ini memang dapat satu berita pula lah kenaan dengan COVID. Nampak gajah ni dari daerah Gombak. Mak bapak pun telah dipanggil oleh guru besar untuk mengambil buku-buku anak. Katanya dah dekat PKPD. Jadi kita tak tahulah. Kan, pada hari ini 12 Oktober tahun 2020, kita mengharapkan COVID ni dapat diputuskan rangkaiannya dengan penjarakan sosial dan mengikut SOP. Okey, macam biasa, kita cerita balik pasal tips kita. Kan, setiap minggu kita akan buat tips. Pada hari ini, kita tengok apakah tips yang akan diberikan oleh Encik Am kita. Mari kita pergi tengok. Am mana Am? Ha, sudah Am ada kat sana. Kita pergi jumpa Am. Okey, kita dah sekarang berada di tempat persembahan kita. Sekarang ni kita nak tengok apa kita ada hari ni. Tak silap saya, ini semua adalah belt lah. Jadi kita seperti biasa kita tanya kepada Cik Am kita yang akan explain berkenaan dengan belt ni. Okey, saya serahkan kepada Cik Am. Okey, pada hari ini kita akan berkongsi lagi tips-tips penjagaan kereta. Untuk tajuk pada hari ini kita pilih tali sawat ataupun orang panggil belt. Belt digunakan dalam kenderaan untuk memacu komponen-komponen lain seperti aircon kompresor, alternator, power steering pump, dan juga boleh jadi supercharge kalau kereta tu ada supercharge. Okey, dekat depan saya ni ada dua jenis belt. Ini namanya V-belt. Dia bentuk V, dan ni serpentine belt. Dia selalu serpentine belt ni dia jalan satu je. Manakala V-belt ni dia mungkin pakai 2 atau 3. Okey. Macam mana kita nak tahu kereta kita mempunyai tali sawat yang bagus, belt yang bagus? Yang pertama, dia mengeluarkan bunyi yang tidak menyakitkan telinga. Benda yang berpusing akan mengeluarkan bunyi. Tetapi untuk belt yang bermasalah, dia akan berbunyi nyaring. Dan perkara ni tentu akan membuatkan kita takutlah untuk meneruskan perjalanan. Okey. Kita boleh mengetahui masalah pada belt kita menggunakan pendengaran, iaitu dengar bunyi. Dan kedua, visual. Kita tengok pada belt kita terdapat kesan rekahan. Rekahan ini menunjukkan belt kita telah rosak dan tidak selamat digunakan. Dan yang kedua, apa yang menyebabkan belt kita ni selalu sangat rosak? Yang pertama, mungkin dia kendur. Okey, setiap belt dia ada tensioner untuk tegangkan dia punya belt. Dia bila dia kendur, sentiasa kendur, kita tak cakna untuk tegangkan dia, untuk hantar ke bengkel cepat-cepat untuk baiki, itu akan menyebabkan belt kita semakin rosak. Okey, yang kedua, kebocoran minyak enjin. Sebagai contohnya, minyak enjin pada enjin kita menitis, terkena pada fan belt ni, pada tali sawat, ia akan menyebabkan tali sawat ni lembik dan kembang, dan ia akan menyebabkan dia cepat rapuh. Okey, ni contohlah, dia dah lama berendam dengan minyak, dia jadi pecah-pecah dan lembik. Dia jadi lembik, dia kembang. Kotor lah kan, sebab dia dah ada minyak. Okey, penjagaan. Tips penjagaan. Yang pertama, kita perlu memastikan fan belt kita sentiasa tegang. Okey, yang kedua, kita kena bawa ke bengkel untuk memeriksa fan belt kita sama ada dia menggunakan ketegangan yang sesuai. Kalau terlampau tegang, dia boleh menyebabkan fan belt rosak. Itu pun menjadi faktor kerosakan fan belt. Okey, seterusnya macam fan belt ni, untuk tensioner kita ada tensioner yang boleh laras. Dan yang kedua, kita ada yang automatik laras. Maksudnya kita cuma pasang dan dia akan tegangkan mengikut kekuatan spring dia lah. Tensioner yang rosak juga boleh menyebabkan fan belt kita berbunyi nyaring.
Okey, jadi apa nak buat kalau dia dah rosak, dia berbunyi? Yang pertama, kita kena datang ke bengkel secepat mungkin. Kita kena datang secepat mungkin untuk kita periksa sama ada tensioner atau belt yang rosak. Jadi kita boleh mengurangkan kos kerosakan. Sebab apa? Fan belt ni dia mengawal water pump. Bila water pump tak berjalan, enjin boleh overheat. Enjin boleh overheat dan boleh menyebabkan kerosakan yang lebih berat. Itu sedikit sebanyaklah perkongsian daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan, Encik Jamal. Itulah. Yang kadang-kadang kalau macam kita bawa tu, yang bunyi klik tu fan belt lah. Okey, kita perasan bila kita nak masuk parking, kita pusing steering. Tiba ada bunyi menjerit pada bahagian enjin. Itu salah satu tanda-tanda fan belt kita kendur. Sebab dia nak ada apa orang kata beban. Bila kita pusing steering, ada beban pada pump power steering. Kita punya belt kita dah slip dan dia akan berbunyi nyaring. Jadi bila benda tu berlaku, cepat-cepat datang ke bengkel untuk kita tegangkan tali atau kita tukar tali sawat yang baru. Kalau kita start enjin pagi-pagi tu, ada bunyi yang kecil-kecil gitu pun dia juga. Okey. Bila pagi kita start enjin, berbunyi. Bunyi macam tikus lah kan? Bunyi macam tikus. Kita kena bawa ke bengkel untuk kita periksa sama ada fan belt, tensioner belt ataupun pulley, bearing pulley. Biasa banyaklah pengguna kenderaan kena waktu pagi. Mula-mula start je. Bila enjin dah panas, dah hilang kan. Jadi itu pun kena periksa. Okey. Dah, itu saja kot. Kalau ada apa-apa soalan, boleh datang ke German Car Mechanic untuk berjumpa dengan saya sendiri untuk bertanya soalan. Okey. Begitulah tadi penerangan daripada Encik Am kita berkenaan dengan belting dan diharap dia memberi manfaat kepada semua. Kepada anda yang belum lagi subscribe channel kami, seperti biasa, subscribe channel kami untuk mendapatkan notifikasi dan juga update-update terbaru berkenaan penjagaan kereta. Sekian saja. Assalamualaikum.